A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Khabar tuan-tuan sekalian semua sihat ke? Okay, baik. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berjumpa, bertemu lagi tuan-tuan sekalian, bagi sama-sama kita merenung beberapa ayat Al-Quran yang mudah-mudahan insya-Allah kita akan dapatlah panduan daripada Allah untuk kita menjalani kehidupan dengan lebih baik insya-Allah. Sebelum tu saya nak tanya tuan-tuan sekalian, sekarang pukul 6.45 lebih kurang lah. Nak tamat pukul apa? Kita bagi pilihan. Pukul 11? Okey, kita. Tuan-tuan sekalian jelas tu saya nak balik lah. Okay, kita cuba ambil masa lebih kurang dalam 45 minit boleh? 30 minit tu sejak sangat. So, kita ambil 45 minit, lebih kurang dalam 7.30 kita berhenti boleh? Ataupun awal daripada tu lah, tengoklah. Kalau saya rasa macam dah nampak tanda-tanda kiamat tu, kita berhenti insya-Allah. Okay, baik. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, sekali lagi bersyukur pada Allah juga sebab kita berada di bulan yang mulia. Sebab kalau ikutkan dalam grup Asatizah Surau ni katanya tak ada kuliah, kan? Saya tapi memang minggu ni balik ke Port Dickson. Tapi bila 2 hari lepas dimaklumkan kata ada kuliah, saya kata ala-ala tu balik Port Dickson ni boleh lah. Kebetulan masih ada di Port Dickson lah pada minggu ni. Jadi tuan-puan sekalian, dalam masa yang ada pada pagi ini, izinkan saya tuan-puan sekalian untuk berbincang beberapa ayat daripada Al-Quran, sebab saya tak berhajat nak sambung surah Yusuf hari ni. Walaupun tuan-puan sekalian ternanti-nanti nak sambung surah Yusuf tu sebab bulan lepas tak ada, kan? Jadi bulan ni tuan-puan sekalian, saya nak berbincang beberapa ayat yang ada kaitan dengan puasa dan bulan Ramadan. Boleh tuan-puan sekalian? Saya cuba ambil lah sisi yang mungkin jarang-jarang dikupas oleh kebanyakan asatizah, tapi tidaklah bermaksud saya cipta poin baru, tidak. Cuma ada beberapa angle yang saya duk tengok pada ayat-ayat yang selalu kita perdengarkan di bulan Ramadan, tapi ada sudut-sudut yang menarik yang kita boleh orang kata keluarkan dan kita boleh ambil pengajaran insya-Allah. Okey, baik tuan-puan sekalian, ayat yang saya maksudkan pada pagi ini untuk saya bincangkan dengan tuan-puan sekalian adalah daripada surah Maryam ayat yang ke-26. Surah Maryam ayat yang ke-26. Jadi tuan-puan sekalian, seperti biasa kita mulakan dengan membaca isti'adzah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua daripada syaitan dan iblis insya-Allah. Baik, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakuli washrabi wa qarri 'aina. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahman sawman falan ukallimal yawma insiya. Terjemahannya adalah, maka makanlah dan minumlah serta bertenanglah hati dari segala yang merunsingkan. Kemudian kalau engkau melihat seseorang manusia, maka katakanlah sesungguhnya aku bernazar dia membisu kerana Allah Ar-Rahman. Setelah aku menyatakan yang demikian, maka aku tidak akan berkata-kata kepada sesiapa pun dari kalangan manusia pada hari ini. Okey, tuan-tuan sekalian, ayat ke-26 surah Maryam ini adalah cerita berkenaan dengan nazar daripada Maryam. Okey, Allah perintahkan Maryam, Sayyidina Maryam untuk bernazar untuk tak boleh berkata apa-apa. Okey, sebab tuan-tuan sekalian tahu cerita pasal Maryam, kan? Kalau saya boleh cerita sedikit apa cerita sebelum ayat 26 ni tuan-tuan sekalian.
Ayat 26 ni dia datang setelah Allah menggambarkan detik Maryam yang sudah merasai sakit nak bersalin. Sakit nak bersalin. Dan adalah cerita berkenaan dengan Allah suruh goncang pokok kurma, maka jatuhlah rutaban janiyah, memberikan tenaga untuk Maryam untuk melahirkan anak pada waktu itu. Dan pastinya tuan-puan sekalian, bila mana dah lahirnya Isa ibnu Maryam, Nabi Isa daripada Maryam itu tadi, daripada rahim Maryam, maka mestilah bila Maryam nak kembali ke kampung halamannya, mesti akan ada netizen. Akan adanya geng-geng wartawan ni mesti akan pergi soal selidik. Kan? Main mana anak ni? Anak siapa? Bapa dia siapa? Macam mana kau boleh mengandung tanpa ada suami? Tak? Jadi tuan-puan sekalian, akan ada banyak persoalan-persoalan yang akan dilontarkan kepada Maryam sekembalinya setelah dia melahirkan Isa. Jadi pada waktu ini Allah mengajarkan kepada Maryam macam mana untuk urus emosi. Kalau kita belajar dalam sains perubatan tuan-puan sekalian, pada orang yang lepas bersalin ni ada satu benda yang perlu dielakkan pada wanita yang baru lepas bersalin ni, namanya, kalau bahasa orang kampung ni orang kata meroyan. Meroyan kan. So kita kena jagalah emosi lah. Sebab tu suami kena ambil part juga jaga anak. Tak boleh dia seorang sebab dia nak susu, dia nak urus pampers, jadi payah. Jadi boleh mengakibatkan postpartum lah, bahasa saintifiknya postpartum. Ataupun meroyan. Jadi untuk Allah jaga emosi Maryam yang baru lepas bersalin ni, tuan-puan sekalian, maka Allah suruh Maryam, salah satu tips aku bagi kat kamu adalah kau kena diam. Okay, diam. Sebab apa? Sebab tuan-puan sekalian, kalau Maryam dibenarkan untuk berkata-kata sesuka hati, maka akan ada beberapa implikasi yang mungkin boleh berlaku. Pertama adalah, bila kita respon, maka orang akan galakkan lagi pertanyaan. Orang akan banyakkan lagi pertanyaan. Bila contoh orang tanya A, dia jawab apa yang A tanya. Lalu tuan-puan sekalian, datang pula persoalan seterusnya. So persoalan tanpa henti akan datang bila mana Maryam respon pada setiap persoalan. Jadi sebab itu Allah kata, aku nak minta kamu bernazar sekarang wahai Maryam, inni nazartu lirrahman sauman. Kan, sesungguhnya aku bernazar kerana Allah Ar-Rahman sauman. Apa kaitan ayat ni dengan puasa tuan-tuan sekalian? Sebab bila kita baca terjemahan tadi, tak ada pun perkataan puasa. Tapi kalau kita baca ayat itu sendiri, ayat 26 surah Maryam, kita akan jumpa perkataan yang kita selalu faham itu adalah kalimah puasa. Iaitulah perkataan saum. Tak? Biasa kita sebut saum ni maksudnya mana tuan-tuan sekalian? Puasa kan? Kita lafaz niat puasa pun nawaitu sauma ghadin. Saum. Selalu bila sebut saum, puasa maksudnya apa? Tak boleh makan, tak boleh minum di siang hari. Tak? Kita tak boleh makan, tak boleh minum di siang hari. Tapi dalam ayat ni, bila Allah sebut sauman, tuan-puan sekalian, ada tak terjemahan yang kita baca kat bawah tu, maksud dia puasa? Tuan-puan sekalian dengan terjemahan saya baca tadi kan? Ada tak perkataan puasa saya sebut? Tak ada. Sebaliknya, inni nazartu lirrahman, sauman dalam ayat ni, sesungguhnya aku bernazar diam membisu kerana Allah Ar-Rahman. Jadi sauman dalam ayat ini diterjemahkan dalam maksud diam membisu. Bukan seperti apa yang kita faham tahan lapar dan dahaga di siang hari. Dan nak lebih menambahkan lagi kita punya rasa pelik terhadap ayat 26 ni tuan-puan sekalian. Dalam ayat yang terkandung kalimah saum, puasa, awal-awal ayat 26 Allah cerita pasal apa benda? Fakuli washrabi. Makanlah, minumlah. Lagi luar biasa. Kita duk selama ni faham puasa tak boleh makan, tak boleh minum. Permulaan ayat cerita pasal saum dalam ayat ini, Allah suruh makan dan minum. Tapi tuan-puan sekalian jangan jadi pembaris sangat. Jangan ambil ayat ni, oh maksudnya puasa, maksudnya boleh makan, boleh minum lah. Sebab Allah sebut dalam ayat ni. Jangan. Okay? Kena faham tuan-puan sekalian apa maksud sauman dalam ayat ni. So di sinilah tuan-puan sekalian saya nak bawa, nak kembangkan topik pada pagi ni. Supaya kita bukan sekadar melihat puasa dalam makna saya kena tahan lapar dan dahaga di siang hari. Tapi dalam Al-Quran sendiri Allah bagi tahu tuan-puan sekalian, saum juga bermaksud menjaga mulut. Yang ni memang Allah bawa dalam bentuk yang sangat jelas. Di saat kita mungkin barangkali menambahkan nilai pada puasa, kena baca Quran, kena apa lagi? Apa ni bulan puasa? Kena bayar zakat. Hak tu betul juga. Tapi dalam Al-Quran sendiri, bila Allah define, Allah mendefinisikan apa itu saum, Allah kata salah satunya adalah jaga mulut. Jaga mulut. Okay? Sebab mulut ni tuan-puan sekalian, kita dengar pepatah Melayu, kerana mulut, badan binasa.
Tapi dalam agama pun ada pepatah dia berkenaan dengan mulut ni. Tapi ini saya cerita sendirilah. Okey. Jangan dicari pula kitab mana duk sebut pepatah ni. Okey. Dalam agama, kalau dalam bahasa Melayu kita, kerana mulut bana binasa. Tetapi kalau dalam agama, kerana mulut amalan binasa. Amalan boleh binasa. Saya bawa contoh. Dalam surah Al-Baqarah, Allah sebut dalam ayat 264 berkenaan dengan bagaimana sedekah-sedekah dan juga infak-infak yang dilakukan oleh kita hari ini boleh betul, boleh terbatal kalau tak jaga mulut. Kan? Sebelum ayat 264 surah Al-Baqarah muncul, ada ayat 261. Ayat 261 ni saya rasa tuan-puan sekalian familiar dengan ayat ni. Yang mana Allah bercerita pasal fadilat melakukan infak ni, Allah bawa dalam perumpamaan. Iaitu Allah kata kalau siapa yang melakukan infak, dia adalah ibarat satu biji benih yang akan mengeluarkan 7 tangkai. Bisa dengar tak ayat ni? Kan satu biji benih mengeluarkan 7 tangkai. Kan? Lepas tu setiap tangkai itu mengeluarkan pula lagi 100 biji. Kan? Sab'i sumbulatin khudri wa ukhra macam mana ayat dah? Sab'i bukan sab'i baqaratin surah Yusuf. Tapi adalah 7 tangkai, setiap tangkai itu akan ada 100 biji pula keluar. Jadi memberikan isyarat kalau siapa yang melakukan infak ini, Allah akan gandakan rezeki dia. Akan gandakan rezeki dia. Tapi jangan tuan-puan sekalian jadi baca ayat tu kita faham, maksudnya kalau saya bagi RM1, Allah akan gandakan 7 kalikan dengan 7. Patut pula Allah kata setiap 7 tu ada 100 lagi. Kali dengan 100 dapat 700. Salah tu cara kira dia. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat itu Allah bawa contoh yang kita boleh mudah faham. Kan? Dia macam ni lah tuan-puan sekalian. Pernah beli tak buku masakan? Saya rasa tak pernah beli kot. Pernah beli tak? Tak suka semua dah pakar memasak orang. Kan? Kalau pernah beli buku, kalau tuan-puan sekalian pergi ke kedai-kedai majalah ke kedai buku tu, kan ada buku resepi masakan tu tuan-puan sekalian, dia tulis 1001 rasa. Betul tak? Kamu ibu boleh sahkan, ada ke tidak buku tu? Kan? Ada 1001 rasa kan? Kan 1001 rasa. Nama topik buku tu, tajuk buku tu 1001 rasa. Tapi tuan-puan sekalian, cuba buka dekat dalam buku tu, ada tak 1001? Tak ada kan? Jadi 1001 itu untuk nak memberikan gambaran betapa banyaknya rasa dekat dalam buku tu. Tidaklah kata exactly 1001 rasa dekat dalam buku tu. Kan? Jadi tuan-puan sekalian, begitulah juga Allah. Bila Allah bawa 7, lepas tu digandakan pula setiap satu 7, daripada 7 tu ada 100. Allah nak bagi kita mudah faham je. Idea besarnya adalah Allah nak gandakan. Sebab itu penutup ayat ni Allah kata innallaha wasi'un 'alim. Allah itu wasi'. Jangan kecilkan, maksudnya kalau saya bagi RM1, Allah bagi RM7, lepas tu lagi bagi pula kali ke 100, 700. Kalau kita nampak sekadar 700 yang Allah bagi, kita seolah-olah sedang memperkecilkan kemampuan Allah yang sangat luas rezekinya untuk bagi lebih daripada 700. Okay? So itu contoh nombor saja. Okey. So 261 cerita pasal fadilat melakukan sedekah. Ada gandaan rezeki Allah akan berikan. Tapi ayat 264 Allah kata jangan main-main. Jangan ambil mudah bila kamu dah mampu untuk lakukan infak, jangan kamu rasa dah selesa dah. Saya dah dapat gandaan rezeki. Sebab ayat 264 bagi tahu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu rosakkan, batalkan sedekah kamu dengan 2 sikap. Dan dua-dua sikap ini tuan-puan sekalian melibatkan mulut. Melibatkan mulut. Bil manni. Manni ni apa tuan-puan sekalian? Mengungkit. Jangan rosakkan, jangan batalkan sedekah kamu dengan manni. Mengungkit-ungkit sedekah. Contoh kata, aku dah pernah bantu kau dulu. Nampak contoh? Kan? Bil manni, mengungkit. Wal adha. Wal adha ni tuan-puan sekalian pun boleh juga sama-sama kita muhasabah kan? Sebab kadang-kadang kita selalu beranggapan nak cakap ni mesti dengan mulut kan? Tapi kadang-kadang bahasa badan kita pun boleh bercakap bagi pihak kita. Tahu bahasa badan? Kan? Adhan ni adalah satu tindak tanduk, satu perbuatan, satu tindakan yang mendatangkan ketidakselesaan kepada orang yang menerima infak kita. Contoh tuan-puan sekalian, kita duk bagi dia macam gitu. Kita tak cakap apa-apa. Kita tidak mengungkit, kita tidak marah, tapi kita bagi dia dalam keadaan yang sangat-sangat mendatangkan tak selesa pada orang terima. Itu azab. Maka bila mana orang tu terima dalam keadaan begitu, walaupun dia dapat apa yang dia nak, apa yang dia perlukan, tapi sebab dengan azab tu tadi tuan-puan sekalian, orang tu terasa dengan gitu. Jadi Allah kata ada potensi untuk terbatal sedekah itu.
elok-elok dah dapat fadilat tuan-puan sekalian, dapat gandaan daripada Allah, tiba-tiba Allah kata terbatal kamu punya sedekah. Tambah-tambah di bulan ni tuan-puan sekalian kita ada zakat fitrah. Betul tak? Kan zakat fitrah sebagai contoh. Berapa ramai tuan-puan sekalian hari ni yang duk bising pasal pembahagian RM7, RM14, RM21. Kan? Dia kata apalah Islam ni tak adil lah. Patutnya bila makan bagi zakat fitrah sama je lah semua. Ni ada orang bayar RM7, ada yang bayar RM14, ada bayar RM21. Dia bising. Kan? Sepatutnya kalau kamu dah ada kemampuan dan itu yang beras kamu makan, maka bayarlah ikut apa yang telah ditetapkan oleh ulil amri dekat negeri itu. Kan? Tak usah kita nak mengungkit, tak usah kita nak panjang lebarkan perbahasan yang tidak ada keperluan pun. Kan? Patutnya zakat fitrah itu boleh memberikan kita dapat gandaan rezeki. Tapi sebab kita banyak bercerita, banyak bagi komen, maka hilang rezeki, hilang pahala. Kan? Dan lagi menarik tuan-puan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala kata, bukan sekadar tak ada, bukan sekadar Allah kata boleh terbatal, sia-sia. Allah bagi perumpamaan bagaimana terbatalnya sedekah bila kita melakukan manni wal adha. Allah kata perumpamaan dia seperti ada satu batu licin di sungai yang kita letakkan biji benih dekat atas dia. Kalau tadi tuan-puan sekalian biji benih tu nak bercambah jadi 7, lepas tu 100 setiap tangkai tu, mestilah disemai dekat atas tanah yang membolehkan biji benih untuk nak keluarkan akar, cengkam dekat tanah. Betul tak betul? Jadi kalau letak dekat tanah, maka adalah hasil dia. Tapi Allah kata, terbatalnya sedekah daripada orang yang suka mengungkit dan suka buat perbuatan yang menyakitkan hati penerima infak, Allah kata, ibarat macam letak biji benih tu tadi dekat atas batu licin dekat sungai. Jadi apa kesan dia tuan-puan sekalian? Tumbuh tak pokok kat situ? Batu licin tu, kamathali safwan kata Allah, seperti batu licin. Letak atas tu. Jadi apa-apa tak biji benih tu? Tak jadi apa. Dah lah tak jadi apa, tak menumbuhkan apa-apa tangkai pun daripada letak atas batu licin tu. Allah kata pula bila datang air yang kuat akan menghanyutkan pula benda tu. Maksudnya macam dah tak ada apa-apa dah. Yang tak ada apa-apa. Jadi sebab itu tuan-puan sekalian, di bulan Ramadan ini, kalau kita tengok surah Maryam bila Allah sebut Maryam kena saum, tapi saum bukan tahan lapar dan dahaga. Tapi saum dekat sini adalah jangan cakap banyak ataupun jangan cakap perkara yang sia-sia. Tu kena jaga mulut ni. Di bulan Ramadan ni kita pakai sama-sama usaha jaga mulut. Sebab apa tuan-puan sekalian? Sebab beberapa tempat saya pergi berkuliah sepanjang bulan Ramadan ni, ada beberapa. Ni biasanya kaum ibu lah, sebab saya kuliah pagi, banyaknya kaum muslimat punya kuliah ni, kuliah duha dan sebagainya. So bila jumpa dengan kaum ibu ni tuan-puan sekalian, apa yang selalu dia adukan, Ustaz? Saya rasa tak bahagia tadarus Quran tahun ni. So pula, kenapa tak rasa bahagia? Patutnya baca Quran ni temui kebahagiaan. Tak, dia kata rasa tak bahagia tadarus tahun ni. Sebab apa? Sebab dia kata bila dia join grup tadarus tu, saya ni Ustaz baca biasa-biasa je. Kan? Kadang-kadang adalah sangkut-sangkut sikit. Kan? Lalu tiba-tiba tu Ustaz dia kata apa? Dalam grup tu dia seolah-olah macam memberikan satu pandangan yang tidak elok kepada dia. Contoh banyak kali sangkut tu kan, tuan-tuan sekalian, macam muka tak puas hati. Pernah sesekali dia kata bila dia silap baca tu, orang dalam grup tu buat pernah dengar tak macam tu? Berdengar tak? Tak dengar? Tu. Dia geram sangat orang tu sangkut banyak kali. Dia buat macam tu lah. Dia tak marah. Tapi dengan mukanya bengis gitu. Kan? Lepas tu dia buat dengan nada-nada yang kurang menyenangkan. Maka dia rasa tak selesa. Waktu pula tuan-puan sekalian lagi sakit hati, dia dapat tahu grup dia tu yang geng-geng lancar mengaji tu, buat grup lain pula. Tanpa pengetahuan dia. Bukan grup WhatsApp. Dia buat grup lain. Maksudnya ada pula sidang lain. Elok dah yang tu dan sidang tu adalah campur dia sekali. Tapi sebab mungkin tak puas hati sebab ada geng yang sangkut-sangkut baca ni, dia tubuhkan grup lain tapi dia dapat tahu secara ni lah. Secara tak dimaklumkan lah, dia dapat tahu sendiri. Cik hati dia. Tuan-puan sekalian kena faham tahu, tadarus ni datang daripada kalimah darasa. Darasa ni apa? Belajar. Dalam sesi tadarus adalah sesi untuk kita belajar. Jadi kalau orang tak faham konsep tadarus, mungkin barangkali dia ingat ke tadarus ni sekadar baca dan mesti semua orang kena lancar, tu yang dia akan mudah untuk nak orang tu. Ada macam official pula kan? Tu yang mudah nak marah orang sebab dia tak nampak itu sesi pembelajaran. Darasa itu belajar.
So kalau ada orang salah, betul kan? Itu konsep tadarrus. Bukan sekadar baca tapi belajar sama-sama. Okay? So elakkan. Kadang tu saya kata tadi, kita nak cakap tak semestinya dengan kita kena sebut perkataan tu. Kita buat tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan orang pun, itu adalah bercakap juga tuan-tuan sekalian. Kena jaga. Okay? Ada banyak lagi tuan-tuan sekalian. Sama juga dengan sedekah hari ni kita kena ambil kira. Okay, itu satu. So sekarang ni kita boleh belajar tuan-tuan sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita ni jangan rosakkan pahala puasa kita. So puasa ni Allah sendiri bagi tahu untuk amalan berpuasa, Allah tak perlukan pengantaraan malaikat untuk nak report bagaimana puasa-puasa hamba-hambanya dekat muka bumi. Sebab untuk puasa, amalan berpuasa kata Allah, aku akan evaluate, aku akan gradekan sendiri macam mana puasa hamba-hamba dia dekat muka bumi. Allah sendiri yang ambil tahu dan Allah sendiri akan letakkan grade dan berikan markah kepada pahala puasa kita. Okay? Sebab tu tuan-puan sekalian, antara yang boleh merosakkan pahala puasa kita adalah mulut kita sendiri. Mulut kita sendiri. Okay. So siapa lagi tuan-puan sekalian yang kita boleh ambil sebagai contoh figura-figura dalam Al-Quran yang dilihat menjaga mulut dengan sangat cemerlang? Siapa lagi? Nabi yang pernah kita bincang, dan kita bincang dah pun tuan-puan sekalian dalam kelas-kelas kita sebelum ni, iaitulah Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf ni tuan-puan sekalian antara ikon yang bagi saya kita boleh belajar apa itu maksud falyakul khaira aw yasmut. Pendengar tuan-puan sekalian, falyakul khaira aw yasmut. Kan sifat dan ciri-ciri orang beriman ni tuan-puan sekalian, antaranya adalah, bukanlah satu-satunya, antaranya tuan-puan sekalian adalah dia mengamalkan konsep falyakul khaira, iaitu dia akan bercakap baik, au yasmut. Kalau tak ada benda baik dia nak cakap tuan-puan sekalian, maka dia akan memilih untuk apa? Diam. Berkata baik ataupun diam. Tapi berdasarkan statement falyakul khaira au yasmut ni tuan-puan sekalian, falyakul khaira jelaslah bercakap baik. Tapi yasmut ni unik sikit. Dia unik. Sebab apa? Sebab perkataan diam dalam bahasa Arab ada dua. Basically ada dua. Pertama adalah sakata, yang kedua adalah samata. Sakata pun ya, samata pun ya. Dua-dua ni diam. Tapi kalau saya masih ingat lagi tuan-puan sekalian, selalu saya cover dekat sini. Bila ada ustazah bahasa Arab tuan-puan sekalian, dia suruh kita orang diam kat dalam kelas tu. Macam mana biasa? Ustazah kita akan minta diam, tapi disebut dalam bahasa Arab. Bukan biskut lah. Dia kata apa? Uskut. Kan? Uskut. Diam. Kan? Semua nak minta semua kelas tu yang tengah bising tu diam, dia kata uskut. Uskut. Jadi perkataan sakata yang disebutkan dalam arahan tu. Hatta bila kita baca Quran tuan-puan sekalian, contoh bila kita sampai dekat dalam surah Yasin tu, ayat fala yahzuqa qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kan? Fala yahzunka qawluhum tu kita berhenti kan? Tapi adakah kita berhenti ambil nafas baru? Kan? Fala yahzuqa qawluhum inna, kan? Itu kita panggil apa dia? Yang kita berhenti sekejap. Kalau tuan-tuan sekalian baca dekat dalam ayat tu, dia akan ada sin kecil kat atas tu. Apa benda tu? Saktah, kan? Maksudnya kita berhenti, diam seketika. Kan? Tapi kita tidak ambil nafas yang barulah. Fala yahzuka qawluhum. Tak. Dia berhenti sekejap, lepas tu sambung terus dengan nafas yang sedia ada. Itu saktah. Jadi sakata pun dia maksudnya dalam bahasa Arab. Tapi Nabi sebut dalam hadis tu, au yasmut. Tak sebut au yaskut. Padahal diam juga terjemahannya. Jadi apa beza sakata dengan samata? Apa beza dah? Okey. Macam ambil situasi kelas tadi. Bila mana ustazah tu masuk dalam kelas, anak murid dia bising, maka dia kata uskut. So anak murid yang taat, dia akan diam tak? Dia akan diam. Tapi mungkin barangkali sebelum ustazah tu bagi tahu diam tadi, dia tengah duk rancak sembang dengan kawan dia, benda yang sangat penting. Kan mungkin cerita hidup dan mati dia kot dengan kawan dia kan. Sangat penting cerita dia tu. Sembang tiba ustaz kata uskut, dia pun diam. Cerita tak habis lagi ni. Cerita tergantung lagi ni. Kan? So bila ustazah sekat angin dia masa tu, mungkin ada tak rasa tak puas hati dalam hati tu. Dia rasa macam aku nak habis sikit lagi cerita. Nak habis dah cerita aku ni. Itu ustaz suruh diam. Rasa puas hati tak tuan-puan sekalian masa tu? Mungkin akan ada rasa tak puas hati tu. Dan tuan-puan sekalian, mungkin dia diam dekat mulut pada waktu itu sebab taat pada gurunya. Tetapi dalam hatinya diam tak tuan-puan sekalian pada waktu itu? Dalam hatinya diam tak? So dalam hatinya pada waktu itu,
Sozon ni. Cakap sikit pun tak boleh. Ya tak? Nah. Cakap sikit pun tak boleh. Bising sikit pun tak boleh. Dia tengah cakap dalam hati tu. Jadi kalaulah diamnya sekadar di mulut tapi tidak di hati, maka itu adalah sakata. Macam kita lah baca Quran tadi kan. Kita tak nak berhenti tapi sebab ada hukum sakta dekat situ, kita berhenti sekejap. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dalam hati kita kata, aku nak sambung, bukan berhenti terus. Kan, nampak tak? Jadi kalau diam sekadar di mulut tapi tidak di hati, itu adalah sakata. Seperti yang berlaku dekat dalam kelas tadi lah. Kan, diam tapi dalam hati tengah duk bersuara dengan kuat tu. Kan ada jeritan dalaman yang tak selesai dekat dalam hati. So bising lagi dekat dalam hati. Tetapi bila Nabi sebut orang beriman itu au yasmut, bukan sekadar berkata baik tapi dia memilih untuk diam kalau tidak ada perkataan baik nak cakap. Diam yasmut ni adalah diam di sini dan juga diam di sini. Maksudnya dia redakan keadaan bila dia nak diam tu, dia diamkan di mulut dan juga di hati. Maksudnya tidak ada pun monolog dalaman yang berada kat dalam hati. Dia diamkan juga sebab dia tak nak rosakkan space hatinya dengan benda-benda yang tak penting. Sebab kalau hati masih lagi berkata tuan-puan sekalian, maka dia boleh jadi rasa sakit lagi. Betul tak? Contoh tengah berkata sesuatu tapi hati keep berkata-kata tuan-puan sekalian, maka dia boleh menyebabkan hati ni rasa sakit. So mungkin pendam, mungkin ada benda tak lepas, kan? So hati ni pun kena turut diam sekali bila mana samatanya disebutkan oleh Nabi. Maka itulah juga yang di-apply oleh Nabi Yusuf AS dalam episod kehidupannya. Kan, masa dia cerita, kalau tuan-puan sekalian ingat lagi, ni sedikit revision tentang Nabi Yusuf punya cerita. Kan masa dia mimpi ada 11 bintang, 1 bulan, 1 matahari sujud tu kan. Dia cerita dekat siapa mimpi ni? Siapa ingat dia? Dekat bapak dia. Bapak dia siapa? Nabi Sulaiman. Siapa? Nabi Yaakob. Yang saya tak tidur lagi, alhamdulillah lah. Kalau dia bilang Nabi Sulaiman tu, kat gitu. Kan, salah sama-sama kan. Nabi Yaakob AS. So bila cerita dekat Nabi Yaakob AS, tuan-puan sekalian, Nabi Yaakob respon apa? Siapa ingat? Apa maklum balas? Apa feedback ayah dia bila dengar Nabi Yusuf bagi tahu, ayah saya nampak 11 bintang, 1 bulan, 1 matahari ni, dia tengah sujud ni. Kan? So bapak cakap apa masa tu? Jangan cerita dekat siapa? Adik-adik, adik pula. Abang-abang dia yang lain tu. Kan? Jangan cerita. Okey. Apa lepas tu? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Okey, lepas tu cerita pasal apa? Wa kadzalika yashtabika, kan? Dia kata, wahai Yusuf, lepas kamu dah ada kemampuan, jangan cerita benda ni dekat abang-abang kamu. Yang seterusnya ayah nak pesan, apa pun yang berlaku dalam episod-episod kehidupan kamu lepas ni, itu cara Tuhan kamu nak memilih kamu dan memuliakan kamu. Okay? Maksudnya apapun ujian, apapun situasi, ujian ke nikmat ke yang kamu dapat dalam hidup lepas-lepas ni, itu cara Allah nak pilih kamu dan nak muliakan kamu. Dan siap tambah lagi, wa yutimma ni'matahu 'alaika. Dan itu juga cara untuk Allah sempurnakan nikmatnya kepada kamu. Jadi ayah dia tanam satu jati diri dalam kepala Nabi Yusuf AS. Apapun episod kehidupan saya lepas ini, itu cara Allah pilih saya, itu cara Allah muliakan saya, itu cara Allah sempurnakan nikmat untuk saya. Dia tanam dekat dalam kepala tu. Sebab itu, tuan-puan sekalian, bacalah selepas ini surah Yusuf. Sekarang ni Ramadan ke-12 kan? Kan? 12 kan? So should be, kalau anda baca ikut juzuk, anda akan jumpa surah Yusuf hari ni. Betul? Dah lepas dah? Dah khatam, lupa. Orang yang kata Mak Datuk ni saya silap. Patutnya dia 5 hari pertama dah khatam lah. Kan? Betul tak? Okey, baik. So biasa kalau kita ikut juzuk lah. Kan? Per day one day one juzuk. So hari ni kita akan sampai juzuk 12 dan dalam juzuk 12 tu adalah surah Yusuf. Kan? Okey. Tuan-puan sekalian, bayangkan ada cerita yang kita tahu lepas daripada babak dia bersembang dengan ayahnya tu, abang-abang dia buat konspirasi, betul? Abang dia buat komplot untuk perancangan awalnya adalah bunuh je Yusuf ni. Tapi datang pula idea, takkan sampai bunuh. Kita buang je lah di tempat yang jauh. Dan dia memilih untuk letakkan di telaga, tuan-puan sekalian. Buang Nabi Yusuf ke dalam telaga. Tuan-puan sekalian, kita bila baca babak ini, kita mungkin kata, mesti puan-puan Yusuf ni akan
akan menjerit ke, mesti akan ada babak Yusuf minta tolong ke. Tapi kalau tuan-puan sekalian baca surah Yusuf, kali pertama kita jumpa dialog Yusuf ni adalah pada ayat keempat, iaitu masa dia cerita pasal mimpi tu. Itu kali pertama dialog Yusuf muncul dekat dalam surah Yusuf. Tapi kita ingatkan dialog seterusnya adalah masa babak dekat dalam telaga tu. Mungkin barangkali dia kata, ayah tolong saya, abang tak sampai hati abang buat saya macam ni, abang keluarkan saya. Ingatkan akan ada dialog itu Allah rakamkan dekat dalam surah Yusuf. Tapi kita tak jumpa benda tu. Senyap je. Tak ada bunyi daripada Yusuf. Sehinggalah dialog seterusnya dalam surah Yusuf ni, dialog Yusuf keluar balik, tuan-puan sekalian, sewaktu bila? Sewaktu dia digoda oleh Imra'atul Aziz. Kan? Masa dia tak tahan sangat dengan godaan itu, qala, muncul balik dialog seterusnya. Dan disebutkan, tuan-puan sekalian, tak silap saya, ayat keempat kali pertama, dialog seterusnya dekat ayat 23 ataupun ayat 26, sekitar tu. Baru muncul balik, which mean 20 lebih ayat nak kena lalu, yang melibatkan situasi dan tempat yang berbeza, baru dengar balik dialog Nabi Yusuf dalam surah Yusuf. Apa maksudnya? Allah nak sampaikan apa kepada kita? Sedangkan babak sebelum digoda tu adalah babak kena hukuman dalam telaga. Ini bukan babak kaleng-kaleng ni, bukan babak biasa-biasa. Kan? Kuang-kuang tolong ayah, kan? Mungkin ada babak itu. Lepas tu dikutip pula oleh pedagang yang bawa dia ke Mesir. Tak ada pula dia kata jangan buat apa-apa dekat saya, tak ada. Kan? Sebab apa? Sebab Yusuf tak nak pahala dia redha dengan ketentuan Tuhan itu berkurang dengan mengeluarkan perkataan-perkataan yang sia-sia. Masa dia masuk dalam telaga, dah habis masa? Oh, saja sejuk. Ingat ke dia nak remind ke masa kau ada yang doa tu belakang Ustaz kata 7 tu. Okey, baik. Jadi tuan-puan sekalian, bayangkan apa dah nak cerita tadi? Kat mana dah? Ya? Bayangkan tuan-puan sekalian, patutnya dalam telaga boleh berkata-kata, tapi kenapa Allah diamkan babak dia berkata-kata? Sebab Yusuf nak tunjukkan kepada kita apa itu maksud redha. Dan bila mana Allah dah letakkan dia dekat dalam track dalam telaga tu, maksudnya Allah kata, kau sedar dalam keredaan aku. Tapi kalau kau cakap suka hati, cakap tak fikir panjang, ada kemungkinan percakapan kamu itu menunjukkan tanda tak redha, menunjukkan tanda tak yakin, maka boleh berkurang pahala kalau cakap bebas macam tu. Elok-elok dapat 100%, tiba-tiba kau cakap macam menyalahkan takdir, kurang 20. Nampak tak? Jadi sebab itu Yusuf digambarkan oleh Allah tak berkata apa-apa. Tapi tidak bermaksud tidak keluar perkataan langsung. Tapi tuan-puan sekalian, nak bagi tahu Yusuf ada satu daya tahan, tidak cepat melatah dan tidak cakap perkara-perkara yang tak penting. Kan? So ini antara kualiti yang kita boleh belajar daripada Yusuf. Dia tidak mudah melatah. Dia tidak mudah memberikan reaksi-reaksi yang boleh mengurangkan pahalanya. Okay? Dan bayangkan tuan-puan sekalian, lagi menyayat hati, bila mana ada pedagang-pedagang yang lalu dekat kawasan telaga itu, nampak Yusuf, dia jumpa Yusuf tuan-puan sekalian dekat dalam telaga. Kita ingat ke tuan-puan sekalian, pedagang itu akan ada sedikit common sense dekat Nabi Yusuf. Maksud apa? Maksud saya macam mana? Kuang-kuang tanya dah Yusuf ni, kamu buat daripada mana? Kamu asal mana? Siap mana bapak kamu? Macam mana kamu boleh ada dalam telaga? Tuan-puan sekalian, baca surah Yusuf, tak ada sepatah pun pedagang-pedagang tu pergi tanya dekat Yusuf, kamu okey tak? Tak ada pun babak di mana pedagang itu bertanya kondisi Yusuf macam mana pada waktu itu. Yang dilihat dalam kepala pedagang ni adalah, budak ni boleh bagi duit kat aku. Betul tak? Budak ni boleh bagi duit kat kita, kita jual budak ni. Nombor satu yang difikir oleh pedagang bukan pasal condition, emosi budak tu, tapi fikir pasal duit. Dan boleh saya katakan tuan-puan sekalian, surah Yusuf ni dengan babak pedagang tu, Allah memang nak bagi tahu itulah kelelahan kita dalam berinteraksi dengan manusia. Kita letih interaksi dengan manusia sebab memang manusia kebanyakannya memang tidak menghargai. Memang tidak menghargai. Sebab itu Allah puji sungguh pada hamba-hambanya yang suka menghargai orang, menghargai dia. Sebab memang Allah bagi tahu dalam Quran, qalilan ma tashkurun. Sangat sikit hamba-hamba dia yang bersyukur. Sangat sedikit hamba-hambanya yang menghargai sekeliling. Sangat sedikit. So tak pelik. Kenapa ada pedagang tu tak nampak pun pasal keberadaan Yusuf dan emosi Yusuf. Dia fikir pasal duit kan?
Kan? Ini realiti. Surah Yusuf ni saya pernah sebut masa muqaddimah kita tadabbur dulu. Surah Yusuf ini dia macam surah kamus kehidupan manusia. Kamus kehidupan. Allah bagi realiti hidup kat dunia ni macam mana. Kamu akan deal dengan orang yang macam mana. Kan? Yang tak akan ambil berat pun perasaan kamu. Yang tak akan nak pernah tanya pun macam mana perasaan kamu. Dia akan hidup dengan cara yang dia nak hidup. Dia rasa dia puas hati buat macam tu, dia akan buat dan buat dan buat tanpa ambil kira pun perasaan kamu. Dia akan buat. Jadi begitu. Jadi tuan-puan sekalian, ini adalah realiti kehidupan. So sebab itulah tuan-puan sekalian, walaupun dihentam sebegitu, Yusuf tidak pun berkata pada pedagang, Pak Cik, concern dah dengan saya dulu ni. Tanyalah bapak saya mana, tantang bapak saya dekat ke. Yusuf tak cakap. Sebaliknya, just serah. Sebab dia yakin dengan bapak disebut sebelum ni. Ini juga penting jati diri yang ditanamkan oleh ibu dan ayah dalam diri anak-anak. Iaitulah, apa pun yang berlaku, ini cara Allah nak muliakan kamu. Apa pun yang berlaku, ini cara Allah nak sempurnakan nikmat kepada kamu. Just, apa? Orang kata mana? Lalui proses tu dengan baik. Kan? Proses tu yang mematangkan banyak dan kebanyakan para Nabi, tuan-puan sekalian. Okey? Dan tuan-puan sekalian berakhir dengan sampailah dekat Mesir, dia dijual dengan harga yang sangat murah. Lepas tu masa dah digoda oleh Imratul Aziz, keluarlah balik dialog dia. Sebab apa? Sebab Allah nak ajar. Kenapa tiba-tiba, kenapa Yusuf bersuara? Patutnya masa abang-abang buat khianat tu, masa tu lah bersuara. Tapi kenapa masa kena goda tu baru nak bersuara? Sebab apa? Sebab kezaliman yang berlaku pada waktu itu sudah tengah menderang depan mata. Sebab bila mana dia pergi ke pintu yang berlaku koyak baju, masih ingat lagi cerita? Kan koyak baju Yusuf daripada arah belakang kan? Maka bila nak buka pintu tu, siapa yang ada terpacak depan pintu? Kita dah sampaikan bapak ni kan? Dah kan? Siapa yang bila buka pintu tu, siapa yang ada kat depan pintu? Suami kepada Imratul Aziz tu. Kan? So masa tu kan, siapa ni? Imratul Aziz kan dia play victim. Dia macam buat dia lah seolah-olah mangsa keadaan. Dia bagi tahu dekat suami dia, abang tengok Yusuf nakkan saya, abang ni tengok ni, Yusuf nak goda saya. So masa tu bila dituduh kezaliman berlaku terang benderang depan mata, dia kata sorry, bukan aku nak kat dia, dia nak kat aku. Kan? So masa tu dah Yusuf muncul kembali. Sebab kezaliman. Sebab tu tuan-puan sekalian, kita boleh diam dalam banyak perkara, tapi dalam bab kezaliman, Allah tuntut kita bersuara. Dalam bab kezaliman. Tak boleh kita kata, Ustaz, saya nak falyakul khaira ayau smutnya. Nak diam je. Kezaliman depan mata ni. Tak kenalah situasi kita berdiam untuk kezaliman. Dia tak boleh. Kezaliman kita kena, ada tuntutan di sana, Allah minta kita bersuara. So ini adalah contoh kedua. Selepas Maryam, Allah suruh kita belajar untuk kawan mulut, jaga mulut. Nabi Yusuf pun ikon menjaga mulut dan tidak berkata sesuatu yang sia-sia. Dan individu terakhir, sebab tinggal lagi 10 minit. Okay. Individu terakhir tuan-puan sekalian saya nak kongsikan adalah Nabi Zakaria. Ini individu ketiga yang saya rasa tuan-puan sekalian kena ambil tahu juga. Tuan-puan sekalian tahu kan Nabi Zakaria ni apa ujian dia? Tak ada anak ke lambat dapat anak? Lambat dapat anak. Nabi Zakaria ni tahap lambat dia dapat anak tuan-puan sekalian sampai disebut dalam ayat ketiga ke ayat keempat surah Maryam, surah yang sama. Ayat 3, boleh tengok terus ya. Ayat yang ke rupa-rupanya surah yang selalu orang Malaysia kita baca sebab nak mudah bersalin. Ada banyak cerita-cerita Nabi yang hebat-hebat. Bukan sekadar mudah urusan salinnya. Kita duk baca sebab nak mudah urusan salin kan. Surah Maryam kan. Bukan kita lah orang perempuan nak baca. Kan? Tapi itulah ada banyak pengajaran sebenarnya. Okey, ayat keempat. Nabi Zakaria pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, dalam doa tu dia mengadu tentang keadaan diri dia. Dia kata, wahanal azmu minni. Tulang aku ni dah lemah. Kita baca terjemahan tulang dah lemah lah. Tapi kalau kita baca secara literal, wahanal azmu minni ni dia macam seolah-olah Allah bagi tahu macam ni perkataan dia. Tulang aku dia dah macam dah tak support dah kemahuan aku. Itu. Tulangku dah macam tak bersama-sama denganku. Dia macam masa kita tengah sihat, tengah kuat tuan-puan sekalian, kita kata kita nak berlari 2 km, tulang bagi kita sama. Lagi kan? Contoh tuan-puan sekalian, kalau kita tengah sihat, tengah kuat, duduk lama-lama tuan-puan sekalian atas kursi, kan duduk straight itu tuan-puan sekalian, boleh tak? Kita rasa kita nak duduk straight lama-lama, boleh tak boleh? Tapi bila menjelang usia tua tuan-puan sekalian, ada ketika, bukan ketika lah, pada waktu itu, ada masa tulang dah tak boleh bagi kerjasama dah ikut kemauan kita.
Kita katalah nak duduk 2 jam, tapi tulang kata sorry aku tak boleh nak bagi sama dah kali ni. So wahanal azmu minni, Nabi Zakaria nak bagi tahu tulang ni pun dah macam dah tak bersama dengan aku. Dia dah tak ikut dah cakap aku, dah tak ikut dah keinginan aku. Itu maksud wahanal azmu minni. Sudah lemah tulang dia. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Rambut aku ni semuanya dah bertukar menjadi putih. Dan bila Allah kata ra'su dekat sini, maksudnya apa sahaja bulu-bulu yang ada dekat bahagian kepala. Sebab misai pun dekat kepala, janggut pun dekat kepala. Maksudnya asal ada rambut je dekat bahagian kepala tu, semua tukar jadi putih belaka dah. Maksudnya bulu kening jadi putih dah. Ni semua putih. Semua putih. Itu gambarannya, sudah terlalu tua Nabi Zakaria. Dia kata aku takkan putus asa doa kat kamu ya Allah. Tak, nak doa apa ni? Nabi Zakaria doa untuk minta keturunan, minta zuriat. Dan tuan-tuan sekalian tahu tak, dalam surah yang sama Allah Subhanahu Wa Taala minta Nabi Zakaria untuk tidak berkata apa-apa selama 3 hari. Betul? Ayat ke berapa tu? Sekejap, saya cari. Ayat ke ayat ke 10. Lepas Allah khabarkan berita yang isteri Nabi Zakaria, yang Nabi Zakaria bagi tahu, isteri aku ni dah akhirah, mandul dah. Dah tak boleh nak lahirkan anak, menopause dah. Tak boleh dah. Kan? Lalu bila Allah khabarkan yang ada Yahya dekat dalam rahim isteri dia, kan anak Nabi Zakaria kan Yahya kan, Nabi Yahya. Okay? Lalu Allah pun suruh Nabi Zakaria kata benda, qala rabbi ja'alli ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Wahai tuanku, jadikanlah satu tanda bagiku yang menunjukkan isteriku mengandung. So bila Allah bagi tahu ada kandungan dalam perut isteri dia, Allah berfirman, tandamu itu ialah engkau tidak akan dapat berkata-kata dengan orang ramai selama 3 hari. So Allah tak bagi Nabi Zakaria cakap selama 3 hari. Again, berdiam diri dan tidak berkata apa-apa. Kan? Jadi apa benda yang Allah dah sampaikan ni? Sebab masa Allah khabarkan berita gembira yang sudah sekian lama ditunggu oleh Nabi Zakaria ni, tuan-puan sekalian, pernah tak tengok orang yang mendapat satu berita gembira dia macam overwhelmed dengan dia punya dengan nikmat yang dia dapat tu? Kan? Okey, mudah ceritanya, pernah tengok tak orang-orang yang berjaya dalam hidup hari ni? Pernah tengok tak lepas dia berjaya tu, dia macam berkongsi kisah-kisah kejayaan dia kepada orang. Kan, contoh orang panggil datang kat televisyen ke, kata, tuan kongsikan sikit kisah kejayaan tuan. Lalu dia pun ceritalah tentang kisah kejayaan dia. Kan, lalu kadang-kadang kita dengar ralat sikit bila mana orang yang berkongsi inspirasi kisah kejayaan dia tu, dia beritahu, saya berjaya sebab usaha saya sendiri. Dia kata, saya berjaya sebab saya tak pernah kenal erti putus asa. Statement tu betul. Tapi bila mana melupakan pemberi kepada rezeki, itu yang salah. Dalam sesi satu temu ramah tersebut, tak ada pun sepatah dia kata semua Allah bagi. Tak ada. Dia duk cerita pasal usaha dia cerita pasal dia tak tidur malam, dia cerita pasal dia punya tak pernah kenal erti putus asa. Dia cerita benda tu. Tak ada pun kata sebab semua Allah bagi. Tak ada. Jadi kenapa Allah suruh Nabi Zakaria berdiam diri, tak bercakap apa-apa lepas dapat anak ni, tuan-puan sekalian? Sebab apa? Sebab Allah tak nak Nabi Zakaria rosakkan pahala dia. Sebab Nabi Zakaria memang tak berpuasa pun. Doa ke Allah selalu. Doa. Maka Allah tak nak Nabi Zakaria ni jadi seseorang yang, aku dapat anak ni sebab aku tak berhenti berdoa. Gitu. Aku dapat anak ni sebab aku tak pernah kenal tipu puasa. So Allah nak elakkan keluar perkataan-perkataan macam tu. So kenapa 3 hari? Supaya 3 hari ni boleh cool down kan kita punya rasa terlalu teruja dengan nikmat tu. So bila kita teruja, kerana kita keluarkan perkataan yang lupakan Tuhan. Kan? Jadi tuan-puan sekalian, sebab tu 3 hari, tahan sekejap kamu punya keinginan nak bercerita dekat orang ni. So belajar untuk berterima kasih dengan Allah selama 3 hari ni. Okay? Jadi sebab tu menjaga mulut ni tuan-puan sekalian sangat penting. Topik hari ni jaga mulut kan? Tapi kita ambil 3 kisah ni bagi nak faham. Tentang bulan puasa ni, memang Allah sebut sauman ni, yang jelas Allah sebut adalah jaga mulut. Okay? Tapi tak nafikan baca Quran, sedekah tu memang menyempurnakan pahala-pahala puasa kita. Cuma yang dijelaskan secara memang terang dalam Al-Quran, sauman juga bermaksud jaga mulut. Jaga mulut teman-teman sekalian. So, saya cukup sekadar tu lah, 7.30 lah. Okay? Tepat-tepat hari ni. Saya tunaikan janji Saya tak janji dicapati, teman-teman sekalian. Okay?
So sebab sarapan pun tak ada kan. Jadi sebab tu lah pelik kan. Kalau saya diberikan ruang tu feedback, saya nak kata tak sediakan air ni. Tak ada air kat berjumpa kamu hari ni. Okay, jadi tuan-puan sekalian, terima kasih banyak. Saya rasa cukup sekadar tu. Ada soalan ke? Kita ada lebih kurang 2 minit lagi. Betul-betul sebelum nak pergi ke 7.30. Boleh faham tak? Konsep ni, topik ni simple je. Cuba nak menambahkan makna puasa kita. Sebab kita dah elok dah jaga tuan-puan sekalian 11 hari, 12 hari kita puasa ni elok dah jaga tahan lapar dahaga. So kita nak tambahkan lagi ni. Sebab saya rasa dalam bulan ni juga kita banyak berkomunikasi dengan orang. Jumpa time tadarus, jumpa time salat sunat tarawih. Jadi apa yang kita cakap dengan orang yang kita jumpa? Takut-takut percakapan-percakapan kita tu bukan mengundang keredaan Allah, tapi mengundang kemurkaan dia dan mengakibatkan pahala puasa kita makin berkurang. Kan? Takut-takut tuan-puan sekalian kita jadi seperti apa yang Nabi sebut. Ada golongan yang rugi dekat dalam bulan Ramadan ni. Siapakah mereka? Iaitulah mereka menamatkan 30 ke 29 hari puasa dalam keadaan cuma dapat lapar dan dahaga sahaja. Dia tak dapat benda-benda lain daripada Allah. Rugilah. Okay? So saya pesan pada diri saya dan kita semua, jagalah mulut kita, tuan-puan sekalian. Okay? Supaya mengelakkan daripada amalan kita menjadi binasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada soalan? Okay, silakan. Kaitan tak kalau kita bila tu diam daripada tempat dengan orang yang tak tahu. Ada kaitan. Oh, menarik. Saya nak cerita juga benda tadi tapi lupa. Sama juga tuan-puan sekalian, meninggalkan ruang-ruang perdebatan yang tidak ada kesudahan yang kita nampak petanda tu macam tak menampakkan kesudahan yang baik. Sebab hari ni tuan-puan sekalian, kena ingat tau, orang yang berdebat yang Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, dia macam dua api yang bertemu. Kan? Sampai Allah, kalau tuan-puan sekalian tengok di sudut bahasa tu, dia macam orang yang tengah panas. Kan? Orang yang tengah panas. Biasa kalau tuan-puan sekalian dua-dua dekat bawah terik mentari, masing-masing kan dia jadi macam tak relax, macam mana? Restless. Tahu tak restless? Dia jadi macam tak duduk diam. Kita duduk kata-kata tengah panas, tuan-puan sekalian, mestilah kita tengah duduk kipas ke, kan? So Allah bagi tahu keadaan dua orang yang sedang bertelingkar itu macam kedua-duanya di bawah terik sinaran panas matahari. Jadi masing-masing bukannya untuk nak bertoleransi sama sendiri. Bukan kau panas ke aku payungkan. Tak ada. Dia akan fikir pasal diri dia sendiri. Sebab tu dia akan keep cakap. Hak ni pun cakap. So apa? Bukan sebab nak payung orang tu. Tapi sebab nak memenangkan sendiri punya point lah ataupun pendapat. Jadi berdiam diri di bulan ini juga terpuaskan. Dan di bulan-bulan lain juga boleh kita ambil dalam maksud kita meninggalkan ruang-ruang perbincangan dan perdebatan yang tidak menatijahkan perkara yang baik. Kan, kita dah cakap dah sekali tuan-puan sekalian, tapi dia still nak menangkan hujah dia tuan-puan sekalian, kita tinggalkan je lah. Kan, sebab tu saya, Imam Syafi'i ke Ustaz Hafizi? Kan, Imam Syafi'i kan? Dia kata aku boleh berdebat dengan berapa orang lah? 10 orang. Tapi aku tak boleh berdebat. Aku tak boleh berdebat dengan seorang yang jahil, kan? 10 orang berilmu aku boleh berdebat lagi. Tapi kalau dengan seorang yang jahil ni, aku tak nak berdebat dengan dia. Sebab orang jahil ni tuan-puan sekalian, dia tak nak kalah. Dalam kepala dia tak nak maruah dia jatuh. Maka sebab itulah dia akan menghalalkan benda-benda yang haram. Dia akan membetulkan benda-benda yang salah. Semata-mata nak menegakkan benang yang basah. Untuk nak dilihat bermaruah di mata orang. So sebab itulah tuan-puan sekalian, kalau rasa macam cakap tu tak menatijahkan kesudahan yang baik, tinggalkan je perdebatan tu. Tinggalkan je perbincangan tu. Sebab takut habis pahala kita dekat perbincangan tu saja. Kan? So tinggalkan. Tak rugi apa pun, tuan sekalian. Sebab macam Maryam tadi tuan-puan sekalian, kenapa diam? Disuruh. Sebab bagi saya lebih daripada perdebatan yang boleh terhasil daripada apa yang Maryam sedang lalui. Fitnah datang, mestilah bila Maryam tak respon, budak tu datang daripada mana? Siapa bapa budak ni? Maryam diam je. Kan? Sebab hari ni tuan-puan sekalian, kita respon ke, kita diam ke, orang still akan cakap. Tak tak? Tak tak? Setuju tak tuan-puan sekalian? Kita diam pun kata, mesti ada something ni. Tengok, orang mudah nak bersangka. Padahal kita diam tu nak elakkan mudarat lebih besar berlaku. Tapi tiba-tiba bila kita diam tu, orang duk bersangka pula. Mesti ada something ni. Diam tu setuju pula. Dalam bab perkahwinan ada munakahat tadi kan. Kan? Diam tu tak ada setuju pula. Kan? Jadi begitulah tuan-tuan sekalian. So itu respon saya lah. So juga boleh kita ambil pengajaran dari sudut meninggalkan perdebatan dan perbincangan yang tidak berkesudahan dengan baik. InsyaAllah. Okay? Wallahu'alam. Lagi kan? Tak ada. Tak ada tak ada sarapan, jangan risau tuan-tuan sekalian. Tak habis, jangan risau. Tak ada Okey. Kalau tak ada apa-apa tuan-tuan sekalian, terima kasih banyak.
Mudah-mudahan tuan-puan sekalian perkongsian pada hari ini bermanfaat. Saya minta maaf kalau ada kekurangan, kesilapan dari pihak saya. Mudah-mudahan tuan-puan sekalian kita semua direzekikan Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan kita mendapatlah puasa dan Ramadan yang terbaik bulan pada tahun ini berbanding dengan tahun lepas, insya-Allah. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ma'as salamah wa lil liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.